Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 9 Mac bersama saya Al-Muhsin Muhammad Noor dan jurubahasa isyarat Muhammad Amsyar Zamani. Tajuk utama malam ini. Akaun individu sebar ajaran The Ahmadi disekat. Juga 5 kanak-kanak maut dihempap barang bantuan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC telah menyekat akaun individu yang menyebarkan ajaran The Ahmadi Religion of Light and Peace di media sosial. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata pihaknya mendapat pandangan dan laporan daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM berhubung ajaran sesat itu dan telah menghubungi Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mukhtar. Tambah Fahmi, selepas menerima laporan itu, pihaknya telah mengambil tindakan termasuk siasatan bagi memastikan bukti-bukti ini tidak terjejas. Pada Khamis lalu, Datuk Dr. Muhammad Naim memaklumkan bahawa ajaran The Ahmadi Religion of Light and Peace adalah bertentangan dengan syariat Islam tular di media sosial mengenai akaun TikTok dipercayai milik Bishop atau Ketua Ajaran The Ahmadi Religion of Light and Peace yang mempunyai lebih 30,000 pengikut dan mendapat sambutan apabila pemilik akaun itu menggunakan aplikasi TikTok Live atau siaran langsung. Lembaga Tabung Haji TH menerima permohonan maaf daripada seorang pendeposit yang sebelum ini mendakwa yang wang simpanan di dalam akaun TH miliknya lesap. TH dalam satu kenyataan memaklumkan dakwaan tersebut sedikit sebanyak memberi kesan kepada imej serta reputasi institusi berkenaan. Bagaimanapun, TH sudah memberikan penerangan terperinci kepada pengadu berdasarkan bukti-bukti yang jelas. Susulan dakwaan tersebut, pihak pengurusan TH telah berjumpa Datu Jabidah Munseri di Kuching, Sarawak hari ini dan pengadu telah melahirkan rasa kesal serta membuat permohonan maaf. Sementara itu, TH menegaskan pihaknya mempunyai sistem pengurusan deposit yang selamat dan teguh, malah platform atas talian tijari juga dibangunkan dengan ciri-ciri keselamatan yang menepati standard aplikasi perbankan lain. Sebelum ini, Datu Jabidah mendakwa lebih 30,000 dalam akaun TH miliknya hilang selepas disyaki dipindahkan ke akaun milik orang lain sejak 2018. Namun TH mendapati pemindahan wang tersebut adalah daripada akaun TH pengadu kepada akaun bank miliknya sendiri. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim mengesyorkan agar masjid dan surau menggunakan khidmat anak muda tempatan sebagai imam solat sunat tarawih. Beliau berkata golongan hufaz tempatan perlu diberi keutamaan dan peluang memandangkan mereka juga mampu melontarkan bacaan dengan sempurna. Kalau kita nak jemput imam-imam daripada luar negara, sudah tentu pada saya keutamaan diberikan kepada anak-anak tempatan. Sebab Darul Quran, berapa ramai Darul Quran lahir? Kan Lutan Paduka yang melahirkan para hufaz. Kan? Kalau kata kita melantik imam-imam daripada luar negara yang begitu ramai, dan hufaz-hufaz kita ni nak bawa ke mana? Jadi sebab tu saya kata bahawa imam yang dilantik di peringkat jawi dan itu, ialah kita nak beri peluang kepada hufaz atau mereka yang telah hafaz Quran, okey, di kalangan anak-anak muda, khususnya di kalangan kita ni, ya, untuk mereka ni ke depan dan menjadi imam. Tambah beliau, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi menetapkan imam solat tarawih di Wilayah Persekutuan, Putrajaya dan Labuan akan dipimpin pegawai Masjid Lantikan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP atau Imam Lantikan Masjid dan Surau. Sementara itu, Datuk Dr. Muhammad Naim berkata lantikan imam tarawih dari luar negara tertakluk kepada bidang kuasa Majlis Agama Islam negeri masing-masing dengan berlandaskan garis panduan ditetapkan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Karnival Mahabbah Community Madani anjuran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM di Masjid Asy-Syakirin Kampung Baru Lanjut, Sepang, Selangor. Kementerian Perdagangan dan Komoditi berharap pensijilan minyak sawit Mampan Malaysia MSPO menjadi sebahagian syarat sebelum mendapat pensijilan halal bagi pemasaran minyak sawit. Menterinya Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata pensijilan MSPO yang diberikan kepada produk sawit bukan sahaja terjamin kebersihannya tetapi dijamin dari aspek mutu dan keselamatannya. Khususnya kepada minyak kelapa sawit. Kita nak, kalau boleh, kita dapat
berkongsi kita punya certification ini, MSPO ni, dengan pihak JAKIM supaya dia understand kenapa kita ada certification ini, kerana dia lebih menekankan soal-soal alam sekitar. Soal-soal bagaimana kita menjaga kita punya pekerja-pekerja di sektor ladang. Sebab benda ini ada juga bersangkut paut dengan kita punya sistem untuk kita berniaga dalam Malaysia ni. Bukan saja kita nak untung, tapi kita juga kena jaga alam sekitar, kena jaga juga human rights. So jadi benda-benda ni walaupun dia bukan sebagai sebahagian daripada halal, tetapi kita nak berkongsi kepada dia betapa pentingnya MSPO. Bagi tujuan itu, pihaknya bersedia membincangkan perkara itu kepada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Beliau berkata demikian selepas melancarkan label minyak masak Saji baharu dengan logo MSPO di Ibu Negara. Majlis berkenaan turut menyaksikan pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara MSPO dan FGV berhubung penggunaan logo MSPO pada produk saji. Sementara itu, Datuk Seri Johari memaklumkan bahawa tindakan tegas akan diambil kepada mana-mana pihak yang didapati meletakkan label tanpa minyak sawit yang bersifat diskriminasi kepada minyak sawit. Aktiviti penyelewengan minyak diesel bersubsidi nelayan tumpas dalam serbuan di sebuah premis di Sungai Besar, Selangor pada 5 Mac lepas. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Armizan Muhammad Alim berkata premis terbabit disyaki menjadi tempat penyimpanan haram dan pemindahan minyak diesel bersubsidi nelayan. Dalam serbuan itu, pasukan penguat kuasa telah menyita sejumlah 24,875 liter minyak diesel dan peralatan lain yang digunakan untuk kegiatan penyelewengan. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan berjumlah RM187,350. Turut ditahan 3 lelaki rakyat tempatan berumur lingkungan 30 hingga 40 tahun yang disyaki wakil pemilik premis, pemandu kenderaan dan penjaga premis ditahan. Serbuan ini dibuat hasil risikan dan disyaki sindiket berkenaan telah beroperasi dalam tempoh lama dan melibatkan penyelewengan subsidi diesel nelayan pada skala yang besar. Tambah Datuk Armizan, pelaksanaan pemberian diesel bersubsidi kepada nelayan merupakan fokus penguatkuasaan dalam menangani ketirisan subsidi diesel. Ia melibatkan risiko ketirisan dengan penjualan diesel bersubsidi kepada sektor industri yang tidak berkelayakan dan penyeludupan kepada nelayan asing. Optiris 3.0 yang bermula 1 Januari 2024 hingga 6 Mac lepas melibatkan jumlah keseluruhan rampasan lebih 17 juta ringgit. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN serta Polis Diraja Malaysia PDRM meneruskan usaha membantras sindiket penyelewengan minyak diesel bersubsidi nelayan. Beliau dalam hantaran Facebooknya turut memuji komitmen tinggi ditunjukkan KPDN dan Polis dalam menumpaskan sindiket penyelewengan minyak diesel bersubsidi nelayan bagi memastikan hak nelayan tidak dirampas. Terdahulu, KPDN dalam kenyataannya memberitahu pihaknya berjaya menyita sejumlah 2.264 juta liter minyak diesel bersubsidi bernilai 5.391 juta ringgit dalam Ops Tiris pada 1 Januari hingga Rabu lalu. Lima belas kes berkaitan cuaca panas dikesan di seluruh negara sejak minggu pertama tahun ini sehingga semalam. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata daripada jumlah tersebut, sebanyak 4 kes berkaitan strok haba, manakala 11 kes kelesuan haba. Kes haba ya yang sejauh yang saya tahu kita ada itu Datuk DJ, latest is berapa? 15 ni tolak satu yang telah pun dilaporkan oleh Datuk DJ ya. So 15 ke 16 now. 15. Kumulatifnya 15. Minggu lalu ada tapi sudah di discharge. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan Wellness Hub Terengganu di perkarangan Klinik Kesihatan Seberang Takir hari ini. Jelasnya 7 kes dikesan masing-masing berlaku di Perak dan Kedah, manakala 1 kes di Sabah melibatkan golongan pertengahan berumur 17 hingga 50 tahun. Daripada jumlah tersebut, ia turut melibatkan anggota badan beruniform yang terdedah dengan cuaca panas ketika latihan. Kesemua pesakit dikesan di peringkat awal dengan 14 daripadanya
lainnya dibenarkan keluar ward, manakala seorang lagi pesakit lelaki yang sebelum ini berada di unit rawatan rapi ICU di Hospital Sultanah Maliha Langkawi telah dipindahkan ke ward biasa dan keadaannya stabil. Baik, selepas ini henti pencerobohan atau tahanan Israel dibebaskan. Lagi. Anggota polis perlu lebih tangkas dalam menyelamatkan rakyat dan negara, khususnya dalam membela nasib wanita dan kanak-kanak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar berkata jenayah terhadap golongan itu dilapor semakin berleluasa dan ia memerlukan tindakan tegas polis tanpa sebarang tolak ansur kepada pelaku. Malam tadi sambutan Hari Wanita. Wanita mengeluh kerana laporan gangguan seksual, jenayah terhadap anak-anak dan wanita, terutama yang muda, oleh keluarga sendiri, oleh guru, oleh penjaga, oleh ustaz, di ma'had tahfiz, di sekolah. Itu masih dilapor berleluasa. Jadi saya dah beritahu bahawa Tan Sri KPN memberi pengakuan akan bertindak tegas tanpa tolak ansur untuk menyelamatkan rakyat dan negara kita ini. Jadi saya harap, dengan penekanan itu saya tegaskan semula, ya, saya minta kerjasama rakan-rakan, saudara-saudara anggota polis supaya lebih tangkas. Ya. Jangan jadikan negara kita ini tempat merosakkan kerana akhlak yang rendah dan penyiksaan dan penderaan dan gangguan kepada anak-anak kita, terutama gadis-gadis. Beliau berkata demikian ketika hadir pada majlis ramah mesra bersama polis dan masyarakat di Ibu Pejabat Polis Daerah Seberang Perai Tengah SPT di Bukit Mertajam. Datuk Seri Anwar turut memberi kelulusan segera peruntukan berjumlah RM500,000 kepada Surau Ibu Pejabat Polis SPT bagi membaiki penyaman udara serta kemudahan-kemudahan lain. Selain itu, peruntukan RM1 juta turut diberikan untuk perumahan Polis Seberang Jaya yang sedang dalam pembinaan. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meluangkan masa menghadiri Majlis Perkahwinan Ahli Parlimen Sungai Petani Dr. Muhammad Taufik Johari. Ketibaan Datuk Seri Anwar disambut bapa Dr. Muhammad Taufik yang juga Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul dan isteri Puan Sri Nuraini Muhammad serta diiringi Yang di-Pertua Dewan Negara Datuk Mutang Tagal. Datuk Seri Anwar turut meluangkan masa sekitar 1 jam beramah mesra bersama keluarga pengantin serta tetamu yang hadir. Dr. Muhammad Taufik yang merupakan anak ke-6 daripada 8 beradik mendirikan rumah tangga dengan Dr. Fatia Ainul Mardiah Andri Nopendra 26 tahun yang berasal dari Indonesia pada 24 Februari lalu. Dr. Muhammad Taufik merupakan graduan perubatan daripada Universiti Islam Bandung dan berpengalaman sebagai doktor pelatih di Hospital Al-Ihsan Bandung serta Hospital Dr. Slamet Garut Indonesia sebelum memenangi kerusi Parlimen Sungai Petani pada pilihan raya ke-15. Penduduk di seberang Perai Utara Pulau Pinang hari ini menikmati tawaran harga runtuh Happy Hour di mana beras tempatan 10 kg dijual pada harga RM23, manakala 300 ekor ayam mentah ditawarkan RM5 seekor. Ia sebahagian inisiatif Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang Perda menerusi program Santuni Komuniti Madani bagi meringankan beban rakyat sempena Ramadan. Bertempat di perkarangan Masjid Permatang Rambai, program sehari yang turut mendapat kerjasama Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama amat membantu memudahkan penduduk sekitar membeli barangan basah serta keperluan asas lain pada harga lebih murah dari pasaran. Ini adalah program yang kedua bagi tahun 2024 ini. Kita ada 4 siri lagi untuk kita laksanakan program ini di seluruh daerah di Pulau Pinang. Sebab ini adalah kaedah perda untuk santuni rakyat dan turun untuk bersama-sama rakyat. Dan ini kita ambil peluang untuk mengumpul input-input daripada rakyat, masyarakat di luar bandar yang kita boleh guna pakai untuk pelan perancangan perda di masa hadapan. Pihaknya turut menyasarkan program sama di kawasan luar bandar, termasuklah di Batu Maung. Terdahulu, program Perda Santuni Komuniti Madani #Perda di Hati disempurnakan Ahli Dewan Undangan Negeri Bertam, Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan.
Program ini yang kata memiliki ciri-ciri yang kata keterangkuman lah. Selain daripada tu mendapat sokongan dan juga pembabitian rakyat, pengusaha-pengusaha kecil pun mendapat peluang untuk berniaga, di samping kata diberi juga taklimat dan kursus berkaitan dengan pembangunan untuk usahawan-usahawan yang di peringkat kecil dan sederhana. Dan program kekeluargaan dan sebagainya, ini saya fikir adalah salah satu daripada program merakyatkan perda. Selain jualan agro madani, penduduk turut berpeluang menyertai ceramah motivasi keibubapaan, pertandingan mewarna kanak-kanak dan cabutan bertuah. Pada program itu, 200 penduduk terpilih menerima sumbangan bakul rahmah yang mengandungi barangan keperluan asas. Tidak hanya bergelar hufaz tetapi juga pemain bola sepak profesional. Murtada Dakwah Center, Madad, akhirnya melahirkan 30 pemain terbaik daripada 54 yang terpilih melalui Madad Soccer Academy. Pengarahnya Muhammad Yaakob Yusra Muhammad Yusof berhasrat dalam tempoh 5 tahun, Madad bakal melahirkan pemain yang mampu bersaing dalam Liga Super di peringkat antarabangsa. Ini adalah hasrat dibawa oleh almarhum Coach Azra'i selaku ketua jurulatih yang meninggalkan kita pada bulan lepas. Dia hasrat beliau nak agar sukan ni dia bukan hanya semata-mata sukan tapi dia bawa ke bentuk ibadah. Dia kata sukan itu bentuk ibadah yang juga Nabi sebut wa an jismihi fima ablahu. Maka itulah objektif kita nak menyusun agar anak-anak ini walaupun menghafal Quran mereka boleh duduk dalam padang bola yang sebagai pemain bola profesional. Muhammad Yaakob Yusra berkata demikian kepada media selepas majlis perasmian penutup bootcamp Madad Soccer Academy di Shah Alam, Selangor pagi tadi. Sementara itu, Madad akan bekerjasama dengan Kementerian Belia dan Sukan untuk membuka peluang kepada pelatih terpilih untuk menyertai latihan dan pertandingan sukan di pelbagai peringkat. Kita target pada pelajar kita ni dalam masa setahun ni akan ada wakil yang akan pergi sekurang-kurangnya untuk bawah 18 dan juga Sukma. Dan alhamdulillah untuk hari ini pun ada scout untuk pelajar-pelajar kita pada petang nanti daripada manager bawah 23 tahun untuk nak tengok budak-budak yang kita nak bawa untuk kita nak bawa mereka pergi mewakili negeri untuk dalam peringkat Sukma ataupun peringkat yang lebih lagi lah. Hari ini ada petang ni ada scout. Jadi kita nak bawa mereka bukan hanya main kampung-kampung, bukan tak mau. Kita nak bawa ke peringkat tertinggi. InsyaAllah akan ada dalam 5 tahun lagi mereka akan ada dalam Liga Super dan peringkat antarabangsa. Sebelum ini, akademi yang diadaptasi berteraskan Islam ini telah menerima lebih 2,000 penyertaan. Murtada Dakwah Center merangkumi pelbagai projek pembinaan kompleks Masjid Darul Murtada seperti Ma'had Integrasi, Hotel Kapsul, Stadium E-Sport dan lain-lain akan dibuka secara percuma. Bagi yang mahu mengejar saham akhirat boleh salurkan sumbangan ke akaun tertera atau hubungi pihak Madad. Sektor pelancongan mampu menjadi salah satu penyumbang ekonomi Malaysia ketika negara berdepan pelbagai cabaran. Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Khairul Firdaus Akbar Khan berkata bagi mencapai hasrat tersebut, warga kementerian perlu bekerja keras untuk memastikan Malaysia terus gah di mata dunia. Selain itu, sokongan padu seluruh masyarakat termasuk media amat diperlukan bagi melonjakkan sektor berkenaan. Dan kerajaan telah melihat sektor pelancongan ini sebagai salah satu sumber ekonomi kepada negara yang memberikan gambaran yang beliau harus bekerja dengan lebih kuat. Itu yang menyebabkan ada sedikit tekanan ataupun sedikit orang cakap dia perlu kerja keras untuk memastikan setiap tindakan itu boleh dilakukan dengan baik. Jadi saya harap saudara-saudara sekalian, apabila sudah tahu itulah tujuannya, kita seharusnya bekerja sebagai satu keluarga yang besar untuk kita majukan industri pelancongan ini supaya rakyat di luar sana datang ke Malaysia bukan saja melihat keindahan negara kita, tetapi juga memahami apakah sebenarnya Malaysia itu sebenarnya. Beliau berkata demikian ketika berucap pada malam penghargaan media dan warisan Motek di Bandar Sunway yang turut dihadiri Menteri Pelancongan Datuk Seri Tiong King Sing. Majlis yang dihadiri hampir 1,000 pengamal media, warga Motek dan rakan strategik kementerian itu sebagai tanda penghargaan atas sokongan kepada Motek sepanjang tahun lalu. Pentas akhir penentuan Akademi Qurra malam ini.
bertukar tragedi. Payung terjun tidak terbuka ketika bantuan kemanusiaan digugurkan dari udara menyebabkan 5 kanak-kanak maut dan 10 lagi cedera parah dihempap barangan bantuan yang terhempas. Tragedi itu berlaku di Camp Al-Shati dengan mangsa yang terselamat cedera parah. هي مأساة تضاف إلى المآسي التي يعيشها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة في ظل هذه الحرب الدموية على القطاع، حيث ألقت الطائرات المدنية المساعدات على المواطنين في المناطق الشمالية من القطاع، لكن للأسف الشديد سقطت هذه المظلات على رؤوس المواطنين، والأمر الذي أدى إلى ارتقاء 5 من الشهداء وإصابة أكثر من 10 إصابات، من بينهم أيضا إصابات حرجة. Tentera Jordan dan Amerika masing-masing menafikan barangan bantuan itu digugurkan dari pesawat mereka. Bantuan dari udara turut dijalankan dengan kerjasama Mesir, Perancis, Belanda dan Belgium. Krisis kemanusiaan di Gaza kini diambang kebuluran. Angkara Sekatan Israel mendorong beberapa negara menghantar bantuan dari udara. Brigade Izzuddin Al-Qassam beri kata dua kepada Israel untuk hentikan pencerobohan dan berundur. Itu merupakan syarat utama bagi melepaskan tebusan warga Israel dalam tahanan Al-Qassam. Jurucakapnya Abu Ubaidah menegaskan pihaknya tidak akan berkompromi sama sekali. إن أولويتنا القصوى والأولى لإنجاز تبادل للأسرى هي الالتزام التام بوقف العدوان على شعبنا بشكل كامل، وما يترتب عليه من انسحاب للعدو وإغاثة لشعبنا وعودة نازحيه وإعادة الإعمار. وهذه القضايا الأساسية والإنسانية لا تنازل عنها. Kenyataan Abu Ubaidah itu dikeluarkan selepas harapan gencatan senjata dilihat semakin tipis. Antara telah bertungkus lumus untuk mencapai kata sepakat sebelum bulan Ramadan bermula. Hamas menuntut Israel untuk meninggalkan Gaza. Bagaimanapun tuntutan itu ditolak rejim Tel Aviv. Pada 7 Oktober, Hamas telah berjaya menahan 250 tebusan. Sebahagiannya telah dilepaskan pada November tahun lalu. Masih ada 99 tebusan yang hidup di Gaza dan 31 lagi telah dibunuh oleh serangan Israel sendiri. Sementara itu, Agensi Bantuan dan Kerja PBB UNRWA mendakwa bantuan airdrop sejak 2-3 minggu ini bukanlah penyelesaian kekal kepada perang di Gaza. Buat masa ini, bantuan melalui udara itu hanya membantu terlalu sedikit daripada kebuluran yang dihadapi rakyat Gaza. Now the airdrop can be an addition, possibly, but the airdrop will not be the answer to the extraordinary dramatic situation we are encountering. Katanya jalan kepada isu ini hanyalah penyelesaian politik supaya jalan darat dapat dibuka dan konvoi bantuan pada skala besar setiap hari ke semenanjung Gaza dapat dilakukan. Tambahnya, perang di Gaza ketika ini terus memburuk dan menyebabkan rakyatnya hidup dalam kebuluran. Beliau dalam pada itu optimis masih banyak negara yang masih yakin dan percaya kepada pihaknya untuk terus menambah dana walaupun Israel menyebar fitnah bahawa ada staf UNRWA menyertai Hamas dalam perang 7 Oktober. Dakwaan jahat itu telah menyebabkan ada negara termasuk Jerman dan Jepun menyekat sumbangan kepada pihaknya. Selepas kejutan demi kejutan sepanjang 8 minggu bersiaran, Akademi Qurra musim kedua akan melabuhkan tirainya menerusi penentuan pentas akhir malam ini. 5 finalis Qari dan Qariah akan memperdengarkan alunan tilawah masing-masing untuk merebut gelaran juara. Bagi merasai kemeriahan pentas akhir Akademi Qurra 2024, kita berlintas langsung bersama Zatil Husna Zaharul Lail di pentas utama. Baik, silakan Husna. Baik, terima kasih Muhsin di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suka untuk saya mulakan malam ini dengan sepotong hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat kepada para pembacanya. Jadi para penonton, misi TV Al-Hijrah untuk memartabatkan Al-Quran tidak pernah terhenti. Kurang 1 jam sahaja lagi kita akan menyaksikan pentas Akademi Qurra musim yang kedua. Jadi sepanjang 7 minggu sebelum ini kita telah menyaksikan pelbagai debaran dan kejutan. Ada peserta yang menarik diri, ada peserta yang dimasukkan semula setelah disingkirkan dan ada berlaku juga rombakan antara talamis dan mudaris dan mudarisah mereka. Jadi bersama kita pada malam ini ialah Murabbi Akademi Qurra musim kedua iaitu Ustaz Ahmad Tirmizi Haji Ali. Silakan Ustaz. Terima kasih kerana bersama Berita Al-Hijrah.
Baik Ustaz, untuk pentas akhir malam ini, apakah kelainannya berbanding minggu-minggu sebelumnya? Baik, untuk pentas akhir kali ini, antara kelainan pertama sekali kita ada bacaan berduet ataupun didatangkan jemputan luar untuk bersama-sama berduet dengan peserta setiap finalis lah. Dan yang terbaru kita ada segmen uji taranum. Peserta perlu mengenal pasti irama dalam tingkatan yang berbeza. Nak mengecam bunyi lagu itu satu perkara yang sangat sukar dan sangat mencabar. Memang jom kita saksikan insya-Allah. InsyaAllah. Baik Ustaz. Jadi Ustaz sebagai murabbi, bagaimana Ustaz melihat prestasi dan kualiti peserta seawal minggu pertama sehingga akhir ini? Baik, dari sudut prestasi setiap peserta saya lihat masing-masing ada peningkatan tersendiri. Ada peserta yang sebelum masuk Akademi Qur'an ni mereka dah menguasai semua lagu, tinggal lagi bagaimana nak menyusun, nak memantapkan lagi dari sudut suara dan juga persembahan. Tapi ada peserta yang belum mampu menguasai, tetapi dalam Akademi Qur'an ni peserta mampu untuk menguasai kesemua lagu. Dan dilihat ada peserta-peserta yang kita lihat di awal tu memang tidak boleh bertahan lama, tetapi alhamdulillah mereka boleh masuk ke final pada malam ini. Jadi saya rasa satu peningkatan yang baik dan permulaan yang baiklah untuk mereka semua, masya-Allah. Ya, jadi Ustaz, apakah ciri-ciri utama yang mesti ada pada setiap yang bergelar qari? Baik, untuk bergelar seorang qari ataupun qariah yang kita kata yang muhtarif ataupun yang profesional, perlu gabungkan elemen suara dan juga penguasaan ilmu tajwid dan juga bagaimana diselangi ataupun disusun dengan atur dengan irama-irama yang sesuai dengan bacaan. Dan untuk kita kata apa, sampai kepada pendengar supaya qari itu bukan dibaca berseorangan tapi audiens ataupun mustami' ataupun pendengar yang hadir itu turut merasai ataupun sesuatu yang datang daripada hati itu, insya-Allah dia akan sampai ke hati. Maknanya bagaimana dia berkarya di atas pentas daripada satu harakat atau satu ayat, seolah dia menterjemahkan ayat Al-Quran itu menerusi alunan yang wahyu yang kita kata bersuara Al-Quran. Baik, terima kasih Ustaz Ahmad Tirmizi Haji Ali, Murabbi Akademi Qur'an 2024. Baik para penonton, jangan tukar siaran anda kerana pada jam 9 malam ini kita akan bersiaran langsung untuk pentas akhir Akademi Qur'an musim yang kedua. Jadi semoga kita dapat bersama-sama membawa semangat Al-Quran ini ke dalam bulan Ramadan yang insya-Allah akan kita akan masuk kurang 3 hari sahaja lagi. Jadi kita kembali kepada rakan setugas di studio, silakan Muhsin. Baik, terima kasih Zatil Husna. Jadi jangan ketinggalan saksikan pentas akhir Akademi Qur'an musim kedua 9 malam ini. Saya Al-Muslim Muhammad Noor dan jurubahasa isyarat Muhammad Amsyar Zamani. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.